je turun Pythagoras ni. Aduh baik. Nabil, ada masalah apa ni? Bisa aja saya tengok. Oh Nazmi, tak, saya ada masalah ni tentang tajuk turun Pythagoras ni. Nabil pernah dengar tak aplikasi Mac Gallery? Gallery? Apa tu? Pernah dengar apa? Kejap saya tunjukkan. Okey, ini aplikasi Mac Gallery. Kamu boleh lihat di sini banyak topik pembelajaran yang kamu boleh akses. Jadi kamu tidak faham dalam teorem Pythagoras kan? Kamu boleh lihat di bab 13 teorem Pythagoras dan bila kamu tekan di sini, kamu boleh pilih intro, formula, video dan kuis. Bila kamu buka intro, akan ada penerangan tentang teorem Pythagoras. Kamu juga boleh pergi ke bahagian formula untuk melihat formula teorem Pythagoras. Untuk memudahkan pembelajaran, kamu juga boleh pergi ke video. Bila kamu tekan di bahagian video, akan ada video penerangan tentang topik tersebut. Lepas kamu mempelajari teorem Pythagoras ini, kamu juga boleh pergi ke bahagian kuis untuk menjawab kuis yang disediakan. Dari sini, kamu dapat menilai tahap pemahaman kamu. Sekarang macam mana Nabil? Awak rasa boleh belajar guna app ni? Wah, bestnya apps ni. Boleh saya gunakan nanti kan? Terima kasih Nazmi. Sama-sama Nabil. Jadi, awak di luar sana mempunyai masalah dengan kreatif. Tunggu apa lagi? Downloadlah Mac Gallery. Okey pelajar, hari ini kita akan belajar melalui Webex. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang teorem Pythagoras. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah saya ingin memastikan kamu semua menguasai teorem Pythagoras dan kamu juga boleh menyelesaikan masalah-masalah matematik yang melibatkan pengeraan menggunakan formula teorem Pythagoras. Jadi sebelum saya memulakan pembelajaran, saya mahu kamu semua mempunyai aplikasi Mac Gallery dalam gadget masing-masing. Okey, pertama sekali saya akan menerangkan apa itu teorem Pythagoras dalam masa lebih kurang 15 minit menggunakan isi pembelajaran yang ada dalam Mac Gallery. Jadi para pelajar yang ingin mengakses isi pembelajaran ini boleh membuka Mac Gallery. Saya juga akan memaparkan Mac Gallery ini di website kita supaya para pelajar boleh melihat isi penerangan yang akan saya terangkan. Saya harap semua pelajar dapat memberi perhatian penuh supaya tidak terlepas isi-isi penting yang akan saya terangkan. Okey, saya harap kamu semua faham tentang teorem Pythagoras ini. Jadi aktiviti kita hari ini, saya mahu buat breakout session untuk membahagikan kamu semua kepada dua kumpulan. Seterusnya, saya mahu kamu semua mengambil masa lebih kurang 15 minit untuk melihat video yang ada dalam Mac Gallery untuk memantapkan pemahaman kamu. Kemudian, setiap kumpulan perlu berbincang untuk membuat refleksi tentang video tersebut. Setelah 15 minit, saya mahu wakil setiap kumpulan untuk mengambil masa lebih kurang 5 minit untuk memetangkan refleksi kumpulan masing-masing. Okey, saya harap kamu semua dapat menguasai topik teorem Pythagoras ini. Jadi sekarang saya mahu kamu semua menjawab kuis yang ada dalam Mac Gallery dalam masa lebih kurang 5 minit secara individu supaya saya dapat menilai tahap pemahaman kamu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kita ketahui pada masa kini masyarakat di dunia ini menempuh satu cabaran yang amat sukar dan besar disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Ramai orang, khususnya golongan pelajar, mereka terpaksa belajar di rumah, di mana mereka perlu berdikari dalam menyelesaikan masalah yang timbul berkaitan sesuatu topik pembelajaran mereka. Misalnya dalam sinar akhbar daripada Datuk Morhan Radhakrishnan pada 14 Julai 2020 mengatakan disebabkan penularan wabak COVID-19, pelajar terpaksa menukar gaya pembelajaran mereka daripada fizikal kepada pembelajaran maya. Oleh demikian, pelajar tidak boleh berjumpa secara bersemuka dengan guru disebabkan oleh perintah
kawalan pergerakan iaitu PKP dan sukar bagi mereka untuk mencari sumber rujukan yang betul ataupun sahih di dalam internet, sama ada di blog, laman web dan sebagainya bagi menyelesaikan masalah mereka. Berdasarkan isu-isu yang telah dibincangkan oleh Azim Sinar tadi, kami telah merancang untuk membina suatu aplikasi yang diberikan nama Math Gallery. So, saya akan membincangkan antara kelebihan-kelebihan aplikasi tersebut. Yang pertama, aplikasi ini memudahkan pelajar untuk membuat rujukan. Aplikasi ini mengandungi bahan pembelajaran yang terbahagi pada 4, iaitu nota, formular, video dan juga quiz. Disebabkan kami dah mengasingkan setiap bahagian ini, jika hendak pergi ke nota, klik nota dan juga sebagainya, ia akan memudahkan pelajar. Contohnya, jika pelajar tu dia memahami sesuatu topik ini, tapi dia hanya nak melihat formulir saja ataupun nak menjawab quiz saja, jadi dia boleh hanya terus klik ke bahagian formulir. Jadi tak perlulah dia macam nak scroll panjang nota semata-mata untuk cari formulir. So jadi dia macam buang masa. Yang kedua, bahan pembelajaran dalam aplikasi ini mudah diakses. Apa yang dimaksudkan dengan mudah diakses adalah seperti kita tahu, aplikasi ini boleh dibuat turun dari telefon bimbit. Jadi, dia boleh digunakan di mana-mana saja dan bila masa saja. Tambahan pula kita boleh menggunakan ia secara offline tanpa menggunakan internet jika kita sudah download segala bahan-bahan di dalamnya. Jadi pelajar mesti boleh menggunakannya ketika menunggu bas ataupun tengah hangout ataupun sebelum tidur untuk buat sedikit revision. Jadi dia berbeza dengan pembelajaran tradisional yang di mana kita banyak menggunakan buku teks. Buku teks ni sukar untuk dibawa kerana ia besar dan berat. Berbeza dengan buku bimbit, dia seperti jika macam tak bawa tu dah macam tak boleh nak hidup lagi. Seterusnya, aplikasi ini menjadikan pembelajaran lebih menarik. Apa yang dimaksudkan dengan lebih menarik ialah warna yang digunakan dalam aplikasi ini dia tidak terlalu keterlaluan. Tak adalah macam student tu buka aplikasi ni yang macam kelap terlalu warna-warni ataupun buka hitam putih je, jadi dia macam membosankan. Seterusnya, aplikasi ini juga menggunakan quizzes, di mana seperti yang kita tahu, quizzes ni dia suatu penilaian yang berasaskan permainan. Tambahan pula, quizzes ini boleh dimainkan bersama rakan, jadi dia akan membuatkan proses penilaian itu lebih fun. Yang terakhir, aplikasi ini juga membenarkan pelajar untuk menggunakan jadual dan juga tugasan selain daripada mengandungi bahan pembelajaran. Feature ni bukan kami punya fokus ataupun objektif untuk develop app ni, tapi dia lebih kepada bonus kepada user. So, kami juga student, jadi saya faham student ni macam lemah. Kadang-kadang terlupa kerja sekolah dan terlupa nak buat. Jadi dengan bahagian ini, dia akan membantu pelajar untuk nak manage masa dia dengan lebih baik. Itu saja daripada saya. Untuk seterusnya saya serah kepada Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim Irfan bin Edizul, nombor metrik 272848. Namun, terdapat beberapa kekangan dalam membentuk sebuah aplikasi ini, iaitu Math Gallery. Antara yang pertama adalah silibus mata pelajaran yang sering bertukar mengikut peredaran zaman. Perubahan pada kurikulum sekolah adalah perlu sejajar dengan perubahan-perubahan guna tenaga manusia. Justru itu, kurikulum baru sekolah rendah iaitu KBSR dan kurikulum baru sekolah menengah diperkenalkan di dalam sistem pendidikan Malaysia. Kurikulum perlulah bersifat futuristik di mana keperluan bangsa kini dan masa hadapan dapat dipenuhi oleh sistem pendidikan. Kurikulum baru sekolah rendah iaitu KBSR 1983 dan kurikulum baru sekolah menengah KBSM 1988 telah diwujudkan untuk membentuk satu konsep kesepaduan antara perkembangan intelek, rohani, emosi dan jasmani individu secara menyeluruh. Atas kesedaran inilah usaha menerapkan nilai-nilai murni disarankan dalam setiap mata pelajaran. Ini bersesuaian sekali dengan gagasan untuk membina masyarakat penyayang yang disarankan oleh Wawasan 2020.
Seterusnya, data dan maklumat peribadi pengguna mungkin dapat digodam sekiranya tidak mempunyai sistem keselamatan yang tinggi. Ini kerana virus komputer boleh menyerang dan merosakkan program serta data yang terdapat di dalam aplikasi ini. Contohnya adalah pendrive, external hard disk, dokumen serta jaringan internet secara tersembunyi tanpa kita sedari. Virus juga boleh tersebar dari satu komputer kepada komputer yang lain apabila kita berkongsi media penyimpanan ataupun dokumen yang telah dijangkiti virus. Di dalam dunia cyber ini, terdapat mereka yang berniat jahat atau ingin mempermainkan pengguna-pengguna internet yang lain. Mereka telah mencipta pelbagai jenis virus komputer dengan penyamaran yang tidak dapat kita sedari. Justru itu, pengetahuan berkenaan virus komputer bagi tujuan keselamatan data dan juga dokumen yang terdapat di dalam aplikasi ini perlulah diketahui dan ditingkatkan. kita akan belajar tentang satu topik iaitu teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras ni ialah pengiraan tentang segitiga bersudut tegak iaitu sudut 90 darjah. Dalam topik ini kita hanya ada satu formula iaitu C kuasa 2 bersamaan dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. C kuasa 2 ni merujuk kepada garisan yang paling panjang iaitu atau dikenali sebagai garisan hipotenus. Garisan hipotenus iaitu bertentangan dengan sudut 90 darjah. A dengan B adalah garisan selebihnya. Okey, kita akan pergi kepada asasnya. Contohnya, diberi A 4 cm dan B 3 cm. Kita akan mencari panjang garisan C. Kita menggunakan formula ni balik dengan menggantikan A kepada 4, B kepada 3. Dan akhirnya kita akan dapat C kuasa 2 sama dengan 25. Cara kita untuk membuang kuasa 2 ni ialah kita puncakan kuasa 2 ni. Dan kita akan dapat C bersamaan dengan 5 cm. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Dalam darjah 2, ABD dan BCE ialah segitiga bersudut tegak. ABC dan DBE ialah garis lurus. Panjang AB adalah 2 kali panjang BC.
Maksudnya di sini ialah AB adalah 2 kali ganda daripada BC. BC adalah 1/2 daripada garisan AB. Okey, sekarang ni hitung panjang dalam cm CE. Kawasan garisan ni yang kita perlu cari. Okey, pertama sekali kita perlu mencari garisan AB. Kita gunakan formula tadi dan kita akan dapat AB sama dengan 24 cm. Sebenarnya kita perlu mencari BC pula. BC pula ialah 1/2 daripada AB. BC bersamaan dengan 12 cm. Sekarang ni dengan menggunakan formula yang sama, kita boleh mencari CE. Dan akhirnya kita akan dapat CE bersamaan dengan 13 cm. Dalam rajanan terdapat trapezium ABCD dan segitiga bersudut tegak AED. Hitung luas dalam sentimeter persegi kawasan berorek. Di sini kita melihat ada satu segitiga bersudut tegak iaitu sudut 90 darjah AED dan trapezium ABCD. Okey, pertama sekali kita perlu mencari garisan AD. Kita menggunakan formula tadi dan kita akan dapat AD bersamaan dengan 13 cm. Okey, sekarang ni kita perlu mencari luas trapezium, iaitu formula trapezium ialah 1/2 darab garisan di atas tambah garisan di bawah darab dengan ketinggian. Dan kita akan dapat 126 cm persegi. Dan kita perlu mencari juga luas segitiga. Formula untuk luas segitiga ialah 1/2 darab tinggi darab lebar. Dan kita akan dapat 30 cm persegi. Kita perlu menolak luas trapezium dengan luas segitiga untuk mencari kawasan berlorek. Dan kita akan dapat 96 cm persegi. Soalan terakhir, Rajah 8 menunjukkan sebuah taman berbentuk segitiga. Adakah taman ini mempunyai sudut tegak? Okay, untuk soalan ini kita kena pergi kepada asas mula. Teorem Pythagoras menerangkan kita tentang segitiga bersudut tegak, iaitu bersudut 90 darjah. Dan mempunyai satu formula, iaitu C kuasa 2 sama dengan A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Jika belah kiri dan belah kanan adalah sama nilai, maksudnya segitiga itu ialah bersudut tegak. Dan jika belah kiri berbeza dengan belah kanan, maksudnya segitiga itu bukan bersudut 90 darjah. Okey, untuk soalan ini kita mengetahui bahawa C ialah 200, A 140 dan B 160. Sekarang ni kita pergi kepada belah kiri, kita akan dapat 40,000. Dan belah kanan kita akan dapat 45,200. Maksudnya sini belah kiri dengan belah kanan tak sama. So kita boleh membuat kesimpulan bahawa taman tidak mempunyai sudut yang tegak.